Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah salawatuhu wa salamuhu ala nabiyyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada PJK, muslimin, muslimat sudi menerima kehadiran hamba yang serba dhaif, yang serba tak ada apa sebenarnya pun datang. InsyaAllah pada malam ini kita sambil beriktikaf ni, kita kongsikanlah sedikit sebanyak ilmu daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kitab hadis. InsyaAllah saya pilih satu hadis dan tuan minta saya pilih tajuk. Saya tak erti lah bapa nak buat tajuk ni, dan saya ringkaskan je lah supaya nampak padat dan menarik. Tapi tak tahu dah menarik kalau mana. Nampak macam menarik lebih ramai muslimat pada muslimin hadir. Takut juga kita. InsyaAllah moga-moga hadis yang saya kongsikan pada malam ini dia memberi manfaat khususnya kepada diri kita lah, diri kita yang mendengar pada malam ini, dan kepada ahli keluarga kita, dan seterusnya kenalan-kenalan kita untuk kehidupan kita di dunia sehingga ke hari akhirat kelak, insya-Allah. Hadis yang saya sampaikan, hadis yang saya akan kongsikan pada malam ini, dia agak terkenal sebenarnya di kalangan pelajar-pelajar ataupun scholar dalam bahasa orang kampung saya, bagi scholar. Maknanya ulama-ulama biasanya tahu. Pelajar-pelajar penimba ilmu pun tahu tentang hadis ini. Dan kalau tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian nak cari pun boleh. Boleh cari satu kitab yang mana kitab ni pun agak terkenal. Kalau saya sebut, biasanya semua orang akan pernah dengar nama dia. Sekurang-kurangnya sekali semua hidup. Apa nama dia? Kitab Sahih Muslim. Pernah dengar? Kalau tak pernah dengar, kena cek balik kan. Kitab Sahih Muslim ada lebih kurang 5,000 hingga 6,000 hadis di dalamnya. Dan salah satu hadis itu yang saya pilih pada malam ini, insya-Allah. Dan kalaulah rasa macam Ustaz, Sahih Muslim tu kitab besar, Ustaz tak dan baca semua, tak dan hafal semua hadis tu, tak apa, kita bagi yang lebih mudah. Tuan-tuan, puan-puan boleh juga cari kitab yang disebut padanya nama Arba'in Nawawi. Pernah dengar? 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan Arab, alhamdulillah, Imam Nawawi ni barakah dia tinggi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menerima keikhlasan beliau dalam bab ilmu agama. Namanya dizikir-zikirkan oleh manusia daripada sebelum dia meninggal dunia sampai ke hari kiamat. Bahkan tiada satu pun di masjid, surau, institusi agama yang tak ada langsung kitab dia. Mesti akan ada sekurang-kurangnya satu. Besarnya bab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi hadis pada malam ini, ringkas je, insya-Allah, ada dalam lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Kita akan syarahkan peringkat-peringkat, bahagian per bahagian. So kalau kita akan habiskan hadis 7 baris, ada lebih kurang dalam 12 bahagian ini, kita akan balik pukul 10.30 boleh? Takut lah, depan tu semua orang habis 10.30, Ustaz ni esok kerja. Tak apa, insyaAllah kita akan kongsikan sehingga cukup masuk waktu isyak itu berhentilah, insyaAllah. Hadis pada malam ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah pernah dengar nama? Pernah dengar. Abu Hurairah ni gelaran, bukan nama dia. Dia adalah gelaran kepada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ni ada nama sebenar dia, cuma kita je yang tak pasti mana satu nama dia yang betul. Dan ada lebih kurang 73 pendapat nama. Ada yang kata namanya Abdullah, ada yang kata namanya Abdul Rahman, Abdul Rahim dan sebagainya. Ada pelbagai pendapat tentang nama beliau. Kenapa kita tak ada kata putus nama betul dia? Kenapa? Kerana Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapat gelaran sebagai bapa si kucing kecil. Hurairah ni maksudnya kucing yang kecil. Baby kucing lah, kita anak-anak kucing tu kita panggil sebagai Hurairah. Hurairah bapa kepada si kucing kecil.
dan beliau dapat gelaran tersebut daripada insan yang paling dia kasihi, sallallahu alaihi wasallam. Maka disebabkan dia suka sangat dengan gelaran itu, maka dia pegang dengan nama tersebut, dan sahabat-sahabat lain suka dan bersetuju dengan dia suka dengan nama itu. Maka semua sahabat pun panggil dia dengan gelaran Abu Hurairah. Cuba kalau kita dapat gelaran daripada sahabat kita, Bapak Lembu, agak-agak nak pegang nama tu sampai kiamat. Tak mau lah, nak pegang, tak mau kan. Kita nak gelaran yang baik, maka panggillah sahabat kita dengan gelaran ataupun panggilan namanya yang baik-baik, insya-Allah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabatnya belajar banyak perkara daripada Rasulullah. Dan di antara perkara-perkaranya adalah insya-Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Hadisnya berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Pernah dengar hadis ini? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, tayyib. Apa maksud tayyib? Tayyib bagus, baik, okay? Bahasa Arab lah, simple-simple je, okay? Hasanan. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Allah itu tayyib? Kita syarah ke depan insya-Allah. La yaqbalu illa tayyiba. Sambung lagi Rasulullah kata, tidak menerima apa-apa pun melainkan illa tayyiba, kecuali benda itu juga tayyib. Ini bahagian yang pertama. Bahagian pertama insya-Allah syarah panjang sikitlah. Apakah yang dimaksudkan dengan Allah itu tayyib? Allah itu baik, Allah itu hasanan, Allah itu apa yang dimaksudkan dengan tayyib? Maka kita fikir balik, kadang-kadang kita tak jumpa jawapan. Maka kita dengan beradabnya dalam bab ilmu agama, kita merujuk kepada ulama. Kalau kita sendiri bukan ulama, kalau kita pelajar pun kita rujuk ulama, kita rujuk guru-guru. Tidaklah kita mudah-mudah sebut Allah itu tayyib, Allah itu bagus. Sedap cakap gitu, bunyi memang sedap, tetapi maknanya membawa kepada penyelewengan yang sangat jauh. Maka apa yang dimaksudkan dengan Allah itu tayyib? Kata ulama, Allah itu tayyib maksudnya Allah itu muqaddasun an kulli syai', bersih, suci daripada segenap perkara. Allah itu tayyib pada namanya, Allah itu suci pada sifatnya, Allah itu bersih daripada segala apa yang kita boleh kaitkan. Allah itu muqaddasun, maha suci daripada apa yang dia lakukan dan apa yang dia berikan kepada kita sebagai hamba dia. Maka daripada sini kita boleh faham asas utama tauhid kita adalah memahami bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tayyib, dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan kepada kita sebagai hamba-Nya, melainkan benda itu adalah yang baik sahaja. Tak ada lagi kita dapat daripada Allah Subhanahu wa taala yang buruk-buruk. Allah tidak menciptakan sesuatu perkara itu buruk untuk kita. Pernah dapat benda buruk daripada Allah? Pernah? Saya pernah? Tak pernah lagi tak? Baik, saya bagi huraian yang lebih jelas. Bayangkan ada manusia di kalangan kita juga suka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala pada berlakunya kematian. Ada? Kenapa Allah matikan dia? Kenapa Allah tarik kekasih hatiku? Pernah dengar? Biasa. Dalam drama, bahkan di dalam realiti kita pun ada orang sebut gitu. Dia salahkan kematian itu di atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Itu contoh nombor satu. Contoh nombor dua, betapa teruknya adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta kita. Biasanya bukan bab kematian lah, ini bab kehidupan. Kenapa Allah tarik rezeki? Kenapa Allah balakan kepada aku, berikan ujian yang berat-berat kepada aku? Kita salahkan kepada Allah. Beradab tak kita dengan Allah? Tak beradab. Pelik. Hadis ini yang saya bacakan di dalam kitab Sahih, di dalam kitab Sahih Muslim tidak disebut bahagian mana, tetapi di dalam Arba'in Nawawi ditulis padanya baik pada segenap perkara untuk ijabatid doa, untuk kita punya doa dimakbulkan. Maka bila kita bahaskan balik syarahan hadis ini, bahagian yang pertama kita kena faham, Allah itu memberikan semua benda yang baik kepada kita,
Tetapi bila kita tidak beradab dengan Allah, agak-agaknya Allah nak makbul tak doa kita? Allah nak istijab tak doa kita? Nabi Musa alaihi salam, bila mana Allah datang kepada baginda, Allah tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apakah di tangan kanan kamu wahai Musa? Nabi Musa jawab apa? Adakah Nabi Musa tak tahu Allah ni Maha mengetahui? Adakah Nabi Musa rasa Allah ni buta? Tak. Nabi Musa lebih yakin sebab dia Nabi, dia Rasul, ulil azmi. Dia tahu, Allah mesti tahu apa yang di tangannya. Tetapi kerana Nabi Musa sangat beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, disebut qala hiya 'asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Panjang jawapan Nabi Musa. Dia beritahu kepada orang yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui, dia cerita pula ke Allah sepanjang-panjangnya. Kita kalau kita dah tahu dah, dia tahu pun pasal kita. Tapi bila ditanya soalan, kita jawabkan tu lah, gitu lah. Ada? Betul tak? Tetapi Nabi Musa tak begitu. Dia kata kepada Allah, ini tongkat aku. Aku gunakan tongkat aku untuk halau kambing-kambing ternakan. Dan ada lagi beberapa perkara lain yang aku gunakan dengan tongkat ini. Contohnya, bertongkatlah macam biasa. Ada lagi Nabi Musa alaihi salam di dalam surah Al-Kahfi. Kita baca lah Kahfi tiap-tiap malam Jumaat. Kan? Ada tak pernah ingat dan dengar ayat ini? Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adhkurah. Pernah dengar ayat dia? Ayat itu datang dari mana? Datang daripada kalam Nabi Musa alaihi salam. Ketika mana dia diuji kesabarannya. Dia orang Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam pergi ke laut lah untuk mengukal ikan. Sebab itu pekerjaan Nabi Khidir. Maka lepas dia bukal ikan, dia bawa naik atas kapal. Dan kemudian sampai di pantai, Nabi Khidir turun. Dan Nabi Khidir terus berjalan sambil meninggalkan pesan kepada Nabi Musa, jangan lupa angkat ikan lepas kamu siapkan ini. Maka Nabi Musa kemaskan kapal, ikat kemah dekat pantai dan sebagainya. Kemudian dia lari kejar Nabi Khidir AS. Maka Nabi Khidir tegur, mana ikan tadi? Maka jawab Nabi Musa apa? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Aku tak lupa pun sebenarnya. Sebab apa Nabi Musa cakap gitu? Sebab dia sedar dia juga manusia. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dia sebagai seorang manusia, cuma diangkat darjatnya menjadi seorang nabi dan dilebihkan darjatnya sebagai rasul. Tetapi kerana beradabnya, dia tidak katakan lupanya itu sifat manusia yang Allah ciptakan. Tak. Dia kata syaitan yang melalaikan dia. Nampak tak adab Nabi Musa? Kita bila kita nak beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nombor satu sekali kita kena beriman dan percaya semua yang Allah berikan kepada kita semuanya baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu rasakan benda ni kamu suka, sedangkan benda itu tak elok, buruk, bukan untuk kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan ada satu perkara lain lagi, kamu rasa kamu tak suka pun dengan benda tu, tak nak benda ni kat dalam kehidupan kita. Wa huwa khairul lakum. Benda itu sebenarnya baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah sebut, kamu tak tahu, aku tahu. Nampak? Maka kita kena faham apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah jadikan kepada kita, takdir kita, rezeki kita, ajal kita, jodoh kita dan sebagainya, semuanya yang baik-baik. Kalau saya nak sebut isu ni, minta maaf lah, agak-agak sensitif sikit. Tapi agak harap-harapnya kat surau ni tak kena lah. Baru-baru ni ada isu tentang Abang Tesla. Dengar? Kita nak bahas sikit, nak hurai sikit. Bukan kita nak backup para lelaki, sebab para lelaki pun ada juga tiang dia dekat kepala. Tetapi isunya adalah kita telah dijodohkan dengan isteri kita. Allah telah takdirkan kehadiran seorang isteri kepada kita. Dia tak kahwin lagi, tak apa, belum lagi. Akan hadir masanya
Dan kita yang sudah berkahwin, itulah pasangan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan berjodoh kita dengan dia. Kita rasakan jodoh kita baik tak? Baik tak jodoh kita? Tak berani jawab. Ini mesti ada bini kat belakang ni. Baik tak baik isteri kita? Boleh lah. Astagfirullahaladzim, balik jawab dah kurang. Bila kita berjodoh dengan isteri kita, itu adalah takdir. Dan takdir itu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan. Maka iman kita mengatakan itu baik. Adab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, benda itu adalah baik. Walaupun di mata kita, jodoh kita, isteri kita, suami kita, anak-anak kita kurang banyak perkara, tetapi dia telah hadir, itu baik. Sebab apa dia baik? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang hadirkan dia kepada kita. Bila kita mulakan dengan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara tersebut, istijab doa. Kita duk hari-hari, saya percaya dalam surau ni pun sama. Saya tak pernah lagi pergi mana-mana surau dan masjid yang saya bagi kuliah, ceramah. Kalau saya tak jadi imam, saya lagi suka tak jadi imam sebenarnya. Saya suka duduk belakang, sebab tak tahu nak baca apa ke depan. Jadi bila imam duduk depan, tak pernah lagi seorang pun imam tak baca doa ni. Rabbana, tak dah sebut. Jemaah ni tahu dah doa apa. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Azwajina ni kepada siapa? Isteri-isteri. Dan bila isteri itu doa kepada siapa? Kepada suami. Mustajab tak doa tu agak-agak? Mustajab, alhamdulillah. Bagi mereka yang tidak yakin doanya masih belum mustajab, kita kena cek balik adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita masih belum beradab, sebab tu doa tak mustajab. Itu yang kadang-kadang suami ni cengeng dia kerja, isteri tu asyik tambah dengar kata je, suruh buat air teh pun minumlah sendiri. Buat pun susah. Cakap dengan anak, buatlah kerja sekolah. Dia yang kita. Macam-macam perkara kita minta kepada Allah, tapi Allah belum mustajab. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita tak perasan, sebenarnya kita tak beradab pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum nak berdoa. Kita fikir lepas solat, mustajablah doa. Kita fikir lepas kita beribadat, mustajablah doa. Sedangkan selepas beribadah, selepas berzikir, ada tak adab kita dengan Allah? Itu nombor satu. Perkara ini banyak berlegar-legar di media sosial, termasuklah di dunia realiti. Semua orang sangat hangat hati kerana abang Tesla kahwin dua. Bila kita beradab dengan isteri kita dan isteri beradab dengan suaminya, abang Tesla tu tak ada makna pun. Innahu mayyitun fama huwa bimayyit. Dia itu tidak lain tidak bukan akan menjadi mayat. Fama huwa bimayyit, dan dia pasti akan jadi mayat. Jadi kita nak risau apa dia nak kahwin 2, 3, 4. Jangan suami aku sudahlah, ya. Maka diteruskan lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa thayyiba. Bila kita dah faham Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa-apa semua benda kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan bahkan kepada takdir itu pun juga baik-baik, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbal, tidak terima apa-apa daripada kita melainkan yang baik-baik juga. Baik, soalannya adalah, minta maaf lah kalau saya kuliah, biasa saya akan tanya soalan, walaupun saya akan jawab juga. Cuma bila saya tanya soalan, sama-sama kita berfikir jawapannya. Kalau saya tersilap, boleh tegur. Kalau tak nak tegur kat depan-depan, tegur kat belakang-belakang. Jangan hantar soalan layang pula, takut dia. Tidak menerima apa-apa daripada hamba-Nya melainkan yang baik-baik juga. Soalan dia adalah, apakah yang kita boleh berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dianya baik dan Allah terima, yang mana perkara ini Allah tak bagi pun kat kita. Kita nak bagi kepada Allah sesuatu perkara yang Allah tak bagi langsung kat kita, tak bagi lagi kepada kita. Apa dia? Dan bila kita nak berikan, kita nak pastikan benda itu baik dan Allah Subhanahu Wa Taala terima. Sesuai dengan tajuk pada malam ini, amalan yang baik diterima oleh Allah. Apakah ia? Baik, kita bagi tahu terus jawapan spot. Apakah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Semua perkara.
Kita tak boleh nak bayangkan pun. Kadang-kadang kita tak perlukan pun, tetapi kita dapat. Kadang-kadang kita sangat memerlukan, tetapi kita tidak sedar. Itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh berikan? Tidak lain, tidak bukan, wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan kamu manusia dan jin. Sini semua manusia lah. Ada manusia sini? Alhamdulillah, sini semua manusia. Jin? Jangan jawab. Tak bagi aku dalam jalan depan tu gelap. Dan bila manusia dan jin diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat apa? Beribadah. Baik, ibadah kita itu Allah berikan tak? Allah berikan keizinan kita boleh beribadah. Dan bila kita boleh beribadah, bagaimana kita nak pastikan ibadah kita itu baik dan Allah Subhanahu Wa Taala terima? Macam mana? Apakah ibadah? Apa itu ibadah? Baik, ibadah ini adalah af'al lima yataqarrabu ila Allah. Perbuatan, pergerakan, pemikiran, apa sahaja yang kita boleh buat, kita lakukan dengan jasad kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pastinya bila kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perkara itu bukan kerana maksiat. Ada tak kita mencuri sebab nak bagi makan orang miskin untuk taqarrubu ila Allah? Ada. Ada tak kita ni duk buat khianat kepada orang lain semata-mata supaya orang tu datang kat masjid, melutut merayu kepada kita, barulah lepas tu kita solat jemaah sama-sama? Boleh tak dikira sebagai ibadah? Tak boleh. Boleh tak kita kata, oh aku berzina dengan dia supaya nanti aku senang nak kahwin dengan dia? Dah kahwin tu beribadah lah. Boleh tak? Tidak boleh. Kenapa? Kerana perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiada maksiat padanya. Faham? Maka kita tanya balik, kalaulah ibadah yang kita lakukan, contohlah solat. Solat paling mudah sekali sebab kita buat 5 kali sehari. Kalau orang buat kurang, tak ada semua buat 5 kali sehari lah, sekurang-kurangnya. Buat lebih? Ada buat lebih? Ada, Alhamdulillah, bagus orang ni semua aku. Biasa suara lain tak, aku tak buat kot. 5 kali sehari kita buat setiap hari tanpa miss. Perempuan lain nak cerita ni, ada lelaki. Baik, macam mana kita nak pastikan solat kita itu dia baik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Solat kita ibadah. Ibadah. Tapi bagaimana kita nak pastikan dia baik? Baik, jawab ulama, kalaulah dia baik dan Allah Subhanahu Wa Taala nak terima, biasanya dia akan ada 2 perkara. 2 perkara ni biasanya bahas panjang sikit, tapi insya-Allah kita lebih-lebihkan. Perkara yang pertama, kata ulama, kalaulah kita nak jadikan ibadah kita itu adalah ibadah yang baik, yang pertama sekali semua orang biasanya tahu. Apakah yang pertama? Iaitulah ikhlas. Tahu ikhlas? Faham tak ikhlas? Ikhlas tahu tak? Ikhlas itu perbuatan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ikhlas ini di manakah tempatnya kita letak? Mana tempat ikhlas? Di mata? Di lisan? Ikhlas itu di dalam hati. Baik, kenapa ikhlas yang pertama? Saya bagi contoh. Kita di sini baru selesai solat maghrib, lebih-lebih kurang dalam 30 minit yang lepas. Bila kita solat maghrib, kita angkat takbir. Betul ya? Ke ada yang tak angkat takbir? Kita sebut Allah. Di dalam takbir kita sebut apa? Di dalam takbir kita baca apa? Lafaz niat. Bahasa apa? Bahasa apa kita lafaz niat biasanya? Urdu, Tamil. Bahasa Melayu. Masya-Allah. Bahasa apa pun asalkan kita faham tadi je. Jangan risaulah. Sebab apa? Sebab niat itu tak perlukan lafaz sebenarnya. Cuma di dalam niat wajib ada beberapa perkara kita lakukan. Apa itu kita bahas bab fiqh. Di dalam lafaz niat kita sebut apa? Contoh solat maghrib tadi, usalli fardu maghribi 3 raka'atin. Imam lah, makmum lah lil
lillahi ta'ala. Ada sebut? Ada. Kalau tak ada sebut, ulang balik solat je. Kena sebut. Kena ada lillahi ta'ala. Walaupun tak sebut dengan lidah, dalam hati kena ada. Aku solat maghrib ni kerana Allah Ta'ala. Faham? Baik, bilalah hatinya sebut kerana Allah, lisannya sebut kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dapat tak dia ikhlas? Adakah ibadah dia tu ikhlas? Ikhlas tak? Pasti ikhlas. Kalau ikhlas, kalaulah ikhlas, macam mana bila dia semayang Allah lillahi ta'ala Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, dalam kepalanya, tadi ni aku suruh beli cili hijau ke merah, hijau ke merah, biru. Bukan politik lah contoh. Ni hijau ke merah. Tadi suruh beli kopi ke teh, kopi ke teh. Ada member aku ajak jumpa malam ni, Jalan Reko ke Bandar Bangi, Jalan Reko Bandar Bangi. Kenapa dalam perkara, dalam solat itu kita datang perkara dunia, sedangkan kita kata kita sebut lillahi ta'ala? Adakah kita tidak ikhlas? Macam mana? Baik, itu perkara kecil je sebenarnya. Yang itu kita panggil sebagai wiswas, iaitu ragu. Ditiup oleh siapa? Syaitan. Semua orang tahu. Macam mana kita nak buang ragu-ragu? Enggak usah ragu-ragu lagi, mudah sahaja. Fokus balik, khusyuk kembali. Boleh, tak ada masalah. Poin yang saya nak bawa malam ni lebih besar daripada itu. Kita sebut lillahi ta'ala, kita boleh cuba dan kita boleh laksanakan, kita boleh usaha untuk dapatkan solat kita yang paling ikhlas. Tetapi ada lagi satu jenis manusia, ni kita takut. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai musuh dalam selimut. Bahaya ni, bahaya. Kerana apa? Kerana dia pun datang untuk solat, kerana dia juga angkat takbir Allahu Akbar di lisannya, kerana dia juga melakukan lafaz yang sama, dengan baris yang sama, ayat yang sama. Kalau dia orang Melayu macam kita, sahaja aku solat. Kalau dia orang Arab, usalli fardu. Kalau lah dia orang Urdu, manalah tahu bahasa Urdu, dia sebut dengan lafaz yang sama, lillahi ta'ala, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala, bahasa di lisannya. Akan tetapi dia tidak langsung ikhlas. Siapakah dia? Kita dia ataupun dia orang lain? Dia perbuatannya sama dengan orang yang beriman. Orang yang beriman melaksanakan salat sama tak macam kita? Maka kita ni orang beriman. Sedangkan dia pun melakukan lafaz yang sama. Adakah dia beriman? Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata tidak, dia tidak beriman. Dia fid darkil asfali minan nar, paling bawah dalam bab neraka. Dia musuh dalam selimut kita, paling bahaya. Siapakah dia? Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Dialah orang munafik yang paling bawah di patak neraka. Innamal munafiquna alladhina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salah qamu kusala yura'una an-nas. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang munafik ni perangai dia buat apa? Dia nak khianat Allah, sedangkan dia sebenarnya Allah saja bagi dia main-main. Yukhadi'un Allah, dia nak tipu-tipu Allah, dia nak mempermainkan Allah, sedangkan Allah saja dia bagi dia nak main-main dia. Wa idza qamu, Allah bagi contoh kepada kita orang yang beriman supaya kita jangan jadi macam dia. Allah kata apa? Wa idza qamu ila salat, bila mana orang munafik ini datang untuk solat. Ada tak Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut orang munafik ni buat jadi mak rempik motor? Ada. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dia ni orang munafik buka kedai kat Jalan Reko. Ada? Tak ada. Allah sebut orang munafik buat apa dalam Quran? Orang munafik buat apa? Solat. Kita orang beriman solat tak? Jadi macam mana kita nak bezakan diri kita dengan orang munafik? Pernah tak kita tanya? Maka perkara pertama untuk jadikan amalan kita baik dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mestilah ikhlas.
ikhlas kita itu yang membezakan kita orang yang beriman dengan orang munafik. Orang munafik ini dia tidak ikhlas. Kenapa? Kerana hatinya. Baik amalan dan hati, perbuatan, akhlak dan hati selari bersama. Kalaulah perbuatan tanpa hati, dia munafik. Kalaulah hati tanpa perbuatan, dia fasik, dia rosak. Boleh faham? Orang munafik perbuatannya baik, hatinya busuk, dia munafik. Tetapi kalau orang yang hatinya baik, kita kata hati dia baik, tetapi perbuatannya busuk, perbuatannya buruk, bodoh, tak molek, kita panggil dia apa? Orang fasik. Kata ulama semua ijma', hati dan perbuatan, akhlak selari bersama. Kita tidak boleh kata tak apa, walaupun perangainya bodoh, hatinya baik. Tidak, kerana hatinya busuk, perangainya bodoh. Kalaulah hatinya baik, perbuatan dia mesti baik. Nampak? Itu pegangan orang Islam. Maka orang munafik, hati dia bukan berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia salat, hati dia tidak ikhlas. Hatinya ke mana? Qamu kusala, dia bangun bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dalam keadaan malas. Yura'unan nas, lagi-lagi dia nak orang tengok dia, bukan Allah. Allah tak tengok, dia tak mau pun Allah tengok. Dia saja je nak solat supaya orang ramai puji dia. Dia saja nak bayar zakat banyak-banyak, update dekat Instagram, TikTok, Facebook, supaya ramai orang bagi like, share dan give. Lagi apa lagi? Banyak perkara. Dia dah siap tahajud, selfie satu keping, dan akhirnya untuk pujian orang ramai. Allah Subhanahu Wa Taala sebut di atas lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka 'anil syirk. Akulah orang yang paling kaya untuk kamu bersekutu. Di hari akhirat kelak, aku tinggalkan kamu dengan apa yang kamu sekutukan di dunia dulu. Maka masa itu kamu akan lihat yang sekutu kamu itu memberi manfaat dan kebaikan atau tidak. Allah Subhanahu Wa Taala cabar kita kalau kita nak jadi orang munafik. Wala'iyadzubillah. Maka latih-latihkanlah diri kita untuk beribadah, bukanlah sekadar pada solat, baca Quran, bayar zakat, berpuasa, pergi haji. Paling kurang 5 perkara rukun Islam ni kita laksanakan dengan hati yang paling ikhlas. Kerana 5 perkara ini yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jaminan syurga. Disebut dalam Quran dan dalam hadis, banyak perkara, banyak hadis yang kita boleh contohi. Baik, habis bahagian pertama. Bahagian kedua, apakah kata ulama yang menjadikan ibadah kita itu baik dan dia adalah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa dia yang kedua? Pernah dengar? Yang kedua adalah mestilah ibadah kita itu mengikut garis panduan syariat. Faham tak? Baik, mengikut garis panduan syariat. Walaupun ibadah yang kita laksanakan itu paling ikhlas, tapi kalau kita tak ikut garis panduan syariat, ibadah kita tidak baik dan pastinya Allah tidak terima. Contohnya, kalaulah dia solat paling ikhlas, Ustaz, saya ikhlas dah hari ini, paling ikhlas, tak ada dah hari dalam hidup saya yang ikhlas melainkan pada hari ini. Saya datang solat maghrib pada malam ini dengan Ustaz. Ustaz, paling ikhlas. Cuma Ustaz, tengah hari tadi saya pergi site Ustaz, tengah-tengah panas. Lepas tu saya pergi buat food panda. Lepas tu saya pergi hantar delivery, saya buat COD. Lepas tu saya tolong bertukang kat rumah orang tu orang ni. Tapi sebelum sampai rumah saya sendiri Ustaz, saya singgah solat masjid dekat surau Asyakiri kejap Ustaz. Paling ikhlas saya, tak ada paling ikhlas. Ni, hari ni paling ikhlas. Boleh tak hari ni kita solat maghrib 1 rakaat? Sah tak solat? 1 rakaat tapi paling ikhlas. Ustaz, saya datang awal ni subuh Ustaz, surau Asyakiri. Saya tolong mop tikap, saya tolong vacuum kapet, saya tolong cuci jamban. Kemudian saya solat tahajud. Jadi hari ni yang paling ikhlas sekali Ustaz, saya paling ikhlas hari ni, saya jadi imam Ustaz. Kita solat subuh 4 rakaat. Sah tak solat? Tapi banyak rakaat tu dia buat lah. Ikhlas lagi, banyak pula tu rakaat dia buat. Sah tak sah solat dia? Tak sah. Allah terima tak? Allah tak terima. Maka 2 perkara ini mesti ada. Bila nak bayar zakat, pastikan harta kita cukup.
Bila harta kita cukup baru bayar zakat. Ini tidak. Kadang-kadang tu harta tak cukup, kalau nak bayar zakat, tidak sah zakat kita. Ada orang tidak cukup pun harta dia untuk pergi buat haji. Tak cukup, sampai berhutang-hutang nak pergi buat haji. Ada tak? Ada. Terlampau ramai. Ustaz, saya nak pergi buat haji, Ustaz. Adalah baru-baru ni, Ustaz, saya nak pergi buat haji ni, Ustaz. Cuma Ustaz, saya keliru lah, Ustaz. Saya nak pergi buat haji sama ada saya nak pergi buat haji sekarang, sebab tahun depan saya nak kahwin. Patut tak saya ambil personal loan? La ilaha illallah. Nak pergi haji buat personal loan? Tidak boleh. Bila kamu tidak layak, tidak cukup, tidak lengkap syaratnya, tak payah pergi. Tidak jatuh kewajipannya. Tidak diletakkan kewajipan ke atas kita bila mana kita tidak cukup beberapa syarat untuk melaksanakan perkara tersebut. Dan di antara syarat untuk pergi buat haji, man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan jalan dan dia mudah untuknya. Tak payah nak hutang untuk pergi buat haji. Ustaz, saya nak berpuasa, Ustaz. Cuma Ustaz, tak lambat sangat, Ustaz. Saya puasa setengah hari. Sah tak puasa saya? Jawapan dah? Ramai lah orang Melayu saya dengar kau. Dan guru saya pun tergelak-gelak juga. Dia selalu pesan-pesan kepada kami, jangan bawa-bawakan sangat kata puasa setengah hari, pahala setengah hari. Ada? Ada yang nak dengar? Tak. Dia tak ada setengah hari punya puasa. Dia bukannya diskaun dekat vaksin ataupun dekat air mall tu. Bukan. Ni puasa adalah ibadat. Kita kira satu hari berpuasa ataupun kita tidak berpuasa langsung. Cuma bila kita dah tidak mampu, dia ada hukuman dan ada cara untuk kita balas kembali. Kita gantikan dia, sama ada kafarah ataupun kita bayarkan fidyah, ataupun kita ganti kemudian hari bila kita sihat. Pahalanya macam mana? Pahala dia sama. Cuma dia tak adalah kata, oh Ustaz, saya puasa daripada pukul 8 sampai pukul 2 petang, lepas tu saya dah tak larat, Ustaz. Boleh tak pahala saya dapat separuh hari? Ini bukan kena clock in, clock out macam tempat kerja saya. Dia tak ada pahala gitu. Bayar separuh, ini ada. Tak puasa, tak puasa. Tapi bila kita ganti, pahala dia di situ. Boleh faham tak? Maka dua perkara ini mesti ada di dalam amal ibadah kita. Barulah amal ibadah kita ini boleh jadi cantik, boleh jadi baik, boleh jadi hasanan tayyibah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terima. Boleh faham? Baru habis part pertama dah pukul 8.30. Ada lebih kurang banyak lagi part ni, boleh sambung sampai pukul 10.30. Apa macam tak boleh? Tak apalah, kita buka soalan kalau ada soalan. Ada soalan kan? Tak ada. Isyak apa? Lagi 2 minit. Lagi 15 saat. Baik. Tak ada lah. Kalau tak ada, lagi lega hati aku. Takut dengan kena tanya soalan. Ikhlas susah kan? Kita kalau ikhlas tu maksudnya kita tak mengharapkan balasan. Ikhlas tak mengharapkan balasan. Okay. Itu maksud ikhlas kan? Tapi dengan Allah kita nak balasan. Baik. Okay. Jadi ikhlas betul lah. Baik. Sebenarnya ikhlas itu bukan mengharapkan balasan sebenarnya. Baik. Ikhlas ini adalah disebut oleh ulama perkara yang kita lakukan liyataqarrubu ila Allah, untuk kita dekatkan diri kepada Allah. Sama lebih kurang macam maksud ibadah. Ibadah ini adalah perkara yang kita lakukan untuk Allah supaya kita dekat. Ikhlas ini kita lakukan untuk kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat tu kat mana? Soalan saya. Nak bagi mudah faham. Dekat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu dekat mana? Ramai boleh sebut dengan hati. Tu kat dunia, kat akhirat. Kat akhirat pakai hati lagi tak? Salah. Baik, ikhlas ini perkara yang kita lakukan untuk kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi orang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala akan dekatkan dia. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Quran, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli. Memang perkataan belilah Allah Subhanahu Wa Taala guna dalam Quran. Orang yang beriman itu minal mu'minin anfusahum, dirinya, hujung rambut sampai hujung kaki, Allah Subhanahu Wa Taala dah beli dah kita. Dan harta-harta kita.
bi anna lahumul jannah, dengan satu harga, iaitu apa dia? Syurga. Di dalam syurga kita boleh dekat dengan Allah. Sebab apa kita boleh dekat dengan Allah? Sebab Allah dah beli kita dan harta kita. Dekat dunia kita kejar apa biasanya? Selain daripada ibadah, harta lah. Maka bila kita dah dekat dengan Allah dan kita yakin Allah dah beli kita, adakah kita masih mengharapkan ganjaran dunia yang sikit? Tak. Sebab apa? Sebab Allah dah beli pun harta kita yang sikit tu. Maka kita belanjakan harta kita. Ada tak ganjaran kat situ kat dunia? Tak ada ganjaran dah kat dunia. Ganjaran dia kat mana? Di akhirat nanti. Kita nak duduk dalam syurga. Di dalam syurga kita boleh dekat dengan Allah. Dekatnya kita dengan Allah sampai kita boleh lihat wajah Allah. Tak cukup lagi? Nak ganjaran tak? Nak lah. Maka sebenarnya kita ikhlas untuk rapat dekat dengan Allah. Bila kita rapat sehingga kan kita boleh lihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kita kena faham Nabi Musa AS, seorang Nabi, seorang Rasul, ulul azmi, darjat yang tinggi, yang paling backing di antara semua Nabi dan Rasul, yang paling tegas dengan semua Nabi dan Rasul berbanding semuanya. Dia berjumpa dengan kaum dan pemerintah yang paling dahsyat atas muka bumi ini pernah ada. Rasputin tak cukup dahsyat. Dia punya pemimpin Fir'aun, itu lagi teruk. Kalaulah dia ada bom atom masa tu, dia lancau macam tu je. Fir'aun punya jahat. Maka Nabi Musa AS kata apa? Aku nak tengok wajahmu ya Allah. Allah bagi dah. Nabi, Rasul, ulul azmi, darjat paling tinggi, minta untuk tengok, Allah tak bagi. Allah tak bagi tengok. Maka kita dekat dengan Allah ni untuk apa? Untuk ganjaran itu, ganjaran di dalam syurga. Maka bila kita nak minta ganjaran itu, boleh. Tidak dikira sebagai tidak ikhlas, dikira ikhlas. Jawab soalan? Ada lagi? Tak ada. Alhamdulillah, insyaAllah pertemuan kita akan datang. Jika berjodoh dan berpanjang lagi umur kita, insyaAllah pertemuan akan datang kita cuba dan sambung lagi pada hadis yang sama. Allahumma ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Yang baik itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dari satu pun daripada saya. Apa yang tersalah kata, tersalah sebut, salah gurau, yang menguris hati mana-mana pihak, saya minta maaf. Itu adalah hasutan daripada syaitan yang berlejak. Wallahu ta'ala a'lam.